Duren Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Duren Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini bertarikh 21 Mac bersamaan dengan hari Isnin, dan saya mulakan segmen Berita Nusantara kali ini dengan ramalan cuaca yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian, di mana diperkirakan pada siang menjelang petang ini sebahagian tempat di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Lembah Kelang akan mengalami badai petir dan hujan singkat di beberapa tempat. Dan pada sebelah malamnya pula akan berlaku hujan sebentar, sekitar 1 atau 2 kali berlaku pada malam hari nanti di sekitar Kuala Lumpur, Lembah Kelang dan juga Putrajaya. Jadi seperti yang saya ingatkan, hati-hati dalam perjalanan pulang kerja dan rancang perjalanan anda untuk mereka yang menggunakan kenderaan awam. Kita teruskan dengan peristiwa dan sejarah yang berlaku untuk tarikh hari ini, iaitu 21 Mac. Tahukah anda bahawa 21 Mac merupakan Hari Sindrom Down Sedunia? Sambutan Hari Sindrom Down Sedunia merupakan hari istimewa bagi meraihkan mereka yang menghidapi sindrom Down di seluruh dunia. Hari tersebut disambut pada tarikh hari ini, iaitu 21 Mac setiap tahun dengan pelbagai penganjuran aktiviti dan acara bagi meningkatkan kesedaran awam terhadap hak dan kesejahteraan kepada mereka yang mengalami penyakit ini. Jadi kami dan saya daripada tim Radio Duren Nusantara mengucapkan selamat Hari Sindrom Down Sedunia. Selanjutnya, 21 Mac juga merupakan sambutan Hari Ibu di dunia Arab. Sambutan Hari Ibu disambut pada hari berbeza antara negara kerana pelbagai asal-usulnya. Hari Ibu adalah hari pengiktirafan kaum ibu yang disambut pada hari-hari berbeza di kebanyakan tempat merata dunia. Hari Ibu sama peranannya dengan Hari Bapa yang mengiktiraf golongan bapa. Dan pada hari ini, 21 Mac merupakan Hari Ibu untuk negara Arab, di mana antara bahagian negara-negara Arab yang menyambut Hari Ibu pada hari ini adalah Bahrain, Mesir, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Lubnan, Palestin, Qatar, Arab Saudi, Sudan, Syria, Emiria Arab Bersatu dan juga Yaman. Selamat menyambut Hari Ibu untuk semua negara Arab. Selanjutnya, antara peristiwa yang berlaku pada tarikh hari ini, iaitu 21 Mac, adalah pada tahun 1965, di mana Martin Luther King Jr. mengetuai sebanyak 3,200 orang untuk menjayakan perarakan hak awam ketiga dari Selma ke Montgomery di Alabama. Tahukah anda apa itu hak awam dan politik? Hak awam ataupun sivil dan politik merupakan hak yang melindungi kebebasan individu daripada pencabulan yang tidak wajar oleh kerajaan dan pertubuhan swasta, serta memastikan keupayaan seorang untuk menyertai kehidupan sivil dan politik negara tanpa berdepan dengan diskriminasi atau penindasan. Hak-hak awam ini termasuklah memastikan integriti fizikal dan keselamatan rakyat, perlindungan daripada diskriminasi atas sebab-sebab seperti kecacatan fizikal atau mental, jantina, agama, kaum, bangsa, umur, orientation, seks maupun identiti jantina, serta hak individu seperti kebebasan berfikir dan bernurani, bersuara dan berekspresi, beragama, berakhbar dan bergerak. Hak-hak politik pula merangkumi keadaan asasi, iaitu keadilan berprosedur dalam undang-undang seperti hak tertuduh, termasuk hak untuk berbicara adil, proses pengadilan yang jujur, hak untuk menuntut tebus rugi atau legal remedy, dan hak-hak untuk menyertai masyarakat awam dan politik seperti kebebasan berpersatuan, kebebasan berhimpun, kebebasan membuat petisyen dan hak mengundi. Hak awam dan politik merupakan komponen asli dan utama hak asasi manusia antarabangsa. Ia termaktub dalam bahagian pertama Pengisytiharan Hak Manusia Sejagat tahun 1948, manakala bahagian kedua terdiri daripada hak ekonomi dan sosial dan juga kebudayaan.
Istilah hak awam merupakan terjemahan daripada ungkapan ius civil dalam bahasa Latin yang bermaksud hak warga negara. Sungguh pun warga negara Rom terdiri daripada yang bebas dan yang abdi, iaitu namun mereka semua mempunyai hak di bawah undang-undang. Selepas keluarnya Dekri Milan pada tahun 313, hak-hak ini termasuklah kebebasan beragama. Doktrin undang-undang Rom punah sewaktu zaman pertengahan, namun tuntutan hak sejagat boleh dibuat berasaskan doktrin keagamaan. Menurut para ketua pemberontakan Celt pada tahun 1549, semua yang abdi boleh dibebaskan kerana Tuhan menjadikan mereka semua bebas dengan tumpahan darahnya yang berharga. Selanjutnya pula, 21 Mac juga merupakan hari kelahiran Menteri Besar Terengganu yang ke-10, iaitu Wan Mokhtar Ahmad. Datuk Seri Amar Diraja Tan Sri Haji Wan Mokhtar Ahmad yang lahir pada 21 Mac tahun 1932 di Kampung Nesan 4, Kuala Terengganu. Beliau adalah bekas Menteri Besar Terengganu yang ke-10, iaitu menjabat jabatan ini daripada tahun 1974 sehinggalah tahun 1999, dan Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi pada tahun 2000 sehinggalah tahun 2005. Selamat ulang tahun diucapkan kepada Wan Mokhtar Ahmad, iaitu Menteri Besar Terengganu yang ke-10. Itu saja peristiwa dan sejarah yang berlaku untuk tarikh hari ini, iaitu 21 Mac. Dan saya lanjutkan pula dengan tips yang menarik yang ingin saya kongsikan bersama pendengar sekalian, iaitu menghindar daripada sakit belakang ketika saat bekerja. Duduk dan bekerja seharian di depan komputer, apalagi tanpa rehat, akan membawa sederet atau kesan buruk bagi tubuh anda. Sebut saja tulang belakang, leher, bahu, pinggang dan otot. Posisi duduk bukan cuma mengurangi peredaran darah ke bahagian bantal tulang belakang, tetapi duduk juga memberikan tekanan 30% lebih besar pada tulang belakang dibandingkan saat berdiri ataupun saat berjalan. Posisi duduk yang benar, yang betul adalah duduk dengan membahagi beban tubuh hingga tidak hanya tertumpu pada bahagian pinggang belakang saja. Sebaliknya, saat anda duduk dan menaip di depan komputer, duduklah dengan posisi tegak 90 darjat. Sedangkan posisi duduk santai adalah 135 darjat. Di sini ada beberapa tips agar anda boleh menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa harus diganggu dengan rasa sakit di tulang belakang. Iaitu yang pertama adalah atur ketinggian kerusi hingga bahagian siku dan pinggul dan lutut anda membengkok pada 90 darjah selama bekerja. Lengan bahagian bawah sebaiknya paralel atau sedikit diturunkan ke aras alas meja dan kedua telapak kaki menginjak di lantai. Jika tidak sampai, gunakan alat sebagai tumpuan atau tempat meletakkan kaki. Yang kedua adalah hindari membaca dokumen dengan menaruhnya di atas meja. Lebih baik gunakan alat, misalnya tempat menampal dokumen, dan letakkan di samping atau di tepi layar komputer dengan jarak pandang yang sama. Hal ini berfungsi untuk mengurangi kepala untuk terlalu banyak membongkok dan menyebabkan leher mudah sakit. Dan yang ketiga pula adalah menaip dengan 10 jari untuk menghindari membongkokkan badan berkali-kali ke depan untuk melihat keyboard atau mencari huruf yang ingin ditekan. Dan usahakanlah kepala anda dalam posisi tegak ketika membaca ataupun melakukan pekerjaan. Yang keempat pula adalah gunakanlah bantal dengan posisi yang benar, iaitu di bawah tulang belakang, dan letakkan di kerusi tempat anda bekerja. Yang kelima pula adalah lakukan senaman ringan ataupun peregangan pada bahagian leher, pergelangan tangan dan bahu setiap 30 minit sampai dengan 1 jam, misalnya dengan perjalanan sedikit atau senaman ringan. Kita boleh ambil contoh mudah, iaitu kita berjalan-jalan sebentar di sekitar tempat kerja kita dan kita sambung kerja lagi. Jadi itu seperti peregangan pada otot-otot kita. Selanjutnya, yang terakhir adalah pertahankan kekuatan dan kelenturan tulang dengan aktivitas fizikal seperti yoga
ataupun regangan badan. Dan sesekali lakukanlah urutan untuk melemaskan atau mengurangkan tekanan pada otot-otot untuk melancarkan peredaran darah di seluruh badan kita. Itu antara tips atau fakta menarik mengenai cara untuk menghindarkan daripada rasa sakit belakang ketika saat kita bekerja. Itu saja permulaan daripada saya. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita antarabangsa. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini bertarikh 21 Mac bersamaan dengan hari Isnin, dan saya teruskan segmen kali ini dengan berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Berita yang pertamanya mengenai Obama tiba untuk lawatan bersejarah ke Cuba. Barack Obama tiba di Cuba pada hari Ahad yang lalu, yang mana ia disifatkan sebagai salah satu lawatan bersejarah sepanjang beliau menjadi Presiden Amerika Syarikat. Kunjungan Obama itu adalah yang pertama bagi seorang Presiden Amerika sejak Revolusi Cuba pada tahun 1990. Lawatan itu Obama dijadualkan bertemu dengan Presiden Raul Castro, dan mereka dijangka membincangkan hal-hal berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan serta reformasi politik. Namun Obama tidak akan mengadakan pertemuan dengan bekas ketua revolusi Cuba iaitu Fidel Castro. Dalam pada itu, kerajaan Cuba telah bersiap sedia untuk membahaskan segala persoalan sempena kunjungan bersejarah itu, termasuk hak asasi manusia dan demokrasi. Namun, pejabat Kementerian Luar memberitahu kedua persoalan berkenaan tidak termasuk dalam agenda mesyuarat. Biarpun kedua-dua negara selama ini bermusuhan akibat Perang Dingin, kunjungan pertama Obama ini sememangnya dinanti-nantikan oleh ramai rakyat Cuba. Turut serta dalam lawatan Obama itu adalah isterinya, Michael, serta kedua anak mereka iaitu Malia dan Sasha Obama. Sejurus selepas mendarat, Obama keluar daripada pesawat Air Force One sambil tersenyum, diikuti oleh Michelle dan anak-anak mereka. Sambil memegang payung, keluarga ternama dari negara Uncle Sam itu berjalan di karpet merah di dalam hujan renyang sambil disambut oleh Menteri Luar Cuba iaitu Bruno Rodriguez. 2 jam selepas mendarat, Obama meluangkan masa beramah mesra dengan wakil negara yang sedang berkhidmat di Cuba dalam satu majlis pembukaan semula kedutaan Amerika Syarikat di negara tersebut. Keluarga Obama kemudiannya memulakan tinjauan mesra di kawasan Old Havana dengan melawat sebuah gereja lama di tempat tersebut. Selanjutnya, berita daripada Britain pula yang bertajuk anak lembu berkepala 2 lahir di Britain. Di London, seorang peternak di Yorkshire, Britain terkejut selepas seekor lembu betina peliharaannya melahirkan anak yang mempunyai 2 kepala. Sean Shawry yang berumur 55 tahun yang mengusahakan ladang tenusu berkata, pada mulanya dia menyangka lembu betina berkenaan bakal melahirkan anak kembar. Bagaimanapun dia terkejut selepas haiwan itu melahirkan seekor anak lembu yang mempunyai 2 kepala. Pada mulanya saya menyangka lembu ini bakal melahirkan anak kembar, tetapi sangkaan saya meleset. Itu yang disampaikan oleh Sean Shawry. Saya terkejut apabila melihat anak lembu ini mempunyai 2 kepala yang lengkap dan berkongsi badan serta anggota yang lain. Menurutnya, anak lembu itu tidak mampu berdiri kerana kepalanya yang terlalu berat dan mati beberapa jam selepas dilahirkan. Saya sudah berpuluh tahun mengusahakan ladang ternakan dan ini kali pertama lembu peliharaan saya melahirkan anak berkepala 2. Seorang pakar haiwan memberitahu kejadian itu sangat ganjil dan sangat jarang berlaku di sana. Berita selanjutnya pula dari Kazakhstan, di mana seorang model bunuh diri kerana menganggap dirinya sudah tua. Seorang model membakar dirinya kerana tertekan akibat sudah tua sehingga menyukarkan dia mendapatkan kerja. Mayat Irina Levshun yang berumur 31 tahun ditemui hampir rentung di apartmennya di bandar
Kazakhstan baru-baru ini bersama satu tong gas. Jurucakap polis iaitu Azirbek berkata keluarga Irina memberitahu polis wanita itu mengalami kemurungan kerana tidak diambil bekerja selama beberapa bulan. Irina dilaporkan pernah mencuba membunuh diri beberapa kali sebelum ini. Menurut rakan-rakannya, Irina seorang model popular ketika muda dan diambil bekerja beberapa syarikat fashion terkenal. Irina seorang model yang popular dan menyertai banyak pertunjukan fashion. Bagaimanapun, kini syarikat fashion enggan mengambil Irina bekerja lagi, menyebabkan dia bersedih dan tertekan dan akhirnya mengambil keputusan untuk menamatkan usianya. Dan berita antarabangsa yang terakhir pula datangnya daripada Romania di mana ayam goreng umpan pengundi. Seorang ahli politik yang digelar sebagai Baron Ayam berdepan hukuman penjara kerana cuba merasuah pengundinya dengan 60 tan ayam goreng. Florin Popescu memesan muatan ayam bernilai sekitar RM500,000 dan mengagihkannya kepada beribu-ribu pengundi dengan bantuan sukarelawan. Dia melakukan jenayah itu ketika bertanding untuk satu penggal lagi sebagai ketua ahli dewan di Bomba Vita Country sebelum dilantik sebagai ahli parlimen pada tahun 2012. Perbuatan Popescu yang berdepan hukuman penjara 2 tahun terbongkar selepas syarikat yang membuat ayam goreng itu menghubungi pihak berkuasa anti rasuah. Seorang detektif berkata pada 5 April tahun 2012, beberapa orang dihantar oleh Popescu memuatkan ayam goreng ke dalam van dan membawanya ke pelbagai lokasi untuk diedarkan. Semua bungkusan ayam itu diedarkan untuk tujuan pilihan raya. Selepas meletak jawatan itu bulan lalu, Popescu berkata politik memang manis tapi kadang-kadang boleh jadi pahit. Itu saja berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Radhi Tarman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini bertarikh 21 Mac bersamaan dengan hari Isnin dan saya teruskan segmen kali ini dengan berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Berita yang pertama daripada Malaysia mengenai Menteri Dakwa Pemikiran Liberal Ajaran Sesat aktif. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil K. Baharom mendakwa pemikiran liberal antara ajaran sesat aktif di Malaysia. Katanya pemikiran itu antara 3 ajaran sesat aktif lain selain pertubuhan kerabat Raja Saksi, penjelmaan semula ajaran Azhar Wahab ataupun Al-Mansur dan Milah Ibrahim yang berasal daripada Indonesia. Dalam jawapan bertulis Parlimen, Jamil berkata sehingga kini sebanyak 99 ajaran telah difatwakan sesat oleh negeri-negeri di Malaysia. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis kepada soalan Ahmad Marzuk Syari yang mahu tahu jumlah jenayah seksual yang melibatkan ajaran sesat sejak tahun 1980. Beliau juga mahu tahu sama ada kerajaan telah membendung ajaran itu dan apakah ajaran baru yang dikesan. Sementara itu, Jamil yang juga anggota Parlimen Jerai berkata terdapat juga ajaran sesat yang bukan daripada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimanapun, katanya lagi, bilangan itu telah berkurang berbanding tahun-tahun sebelumnya kepada hanya 3 ajaran sahaja. Penurunan itu adalah kesan daripada langkah-langkah yang diambil termasuk penjelasan, pemfatwaan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan. Sementara itu, berhubung jenayah seksual melibatkan ajaran sesat, kata Menteri, ia bukan bawah bidang kuasa kesalahan syariah tetapi kanun keseksaan.
Selanjutnya pula adalah berita daripada Myanmar di mana Suu Kyi kekal ketua NLD, mungkin tak pegang jawatan kerajaan. Tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi akan mengemudikan kerajaan yang akan dibentuk parti pimpinannya Liga Demokrasi Kebangsaan atau singkatannya NLD kekal sebagai ketua dan berkemungkinan tidak memegang sebarang jawatan dalam kerajaan. Parlimen Myanmar minggu lalu melantik rakan rapat pemegang hadiah Nobel keamanan itu iaitu Hitin Kwai sebagai presiden, menjadikan beliau sebagai ketua negara pertama bukan daripada latar belakang tentera sejak tahun 1960-an. Suu Kyi mengetuai NLD mencatatkan kemenangan bersejarah pada pilihan raya November lalu, tetapi perlembagaan yang dirangka bekas junta menghalang beliau menjadi presiden kerana dua anak dan mendiang suaminya tidak memiliki kerakyatan Myanmar. Suu Kyi berikrar menentang perlembagaan yang digambarkan tokoh kanan NLD sebagai mengarut, berjanji negara itu ditadbir oleh tokoh yang lebih berkuasa daripada presiden. Parti itu tidak menjelaskan bagaimana pengurusan akan dilakukan, menyemarakkan spekulasi mengenai kemungkinan jawatan dipegang Suu Kyi selepas kerajaan mengambil alih pemerintahan pada 1 April nanti. Memegang jawatan tidak penting lagi. Di Amerika Syarikat, ramai ahli perundangan terkenal yang amat berpengaruh dalam parlimen tetapi mereka tiada jawatan dalam kabinet. Perkara sama juga berlaku di sini di mana Suu Kyi akan mengetuai parti pemerintahan. Beliau akan mengetuai kerajaan yang dibentuk parti, kata jurucakap NLD iaitu Zhao Min Muang dalam kenyataan paling lengkap mengenai isi itu yang dikeluarkan tokoh kanan parti setakat ini. Selanjutnya pula adalah berita daripada Thailand di mana utara Thailand dilanda jerebu, tepatnya di Chiang Rai. Kebakaran hutan dan kawasan pertanian di sepanjang sepadan Thailand-Myanmar menyebabkan jerebu di wilayah utara Thailand dengan daerah Mae Sai paling terjejas teruk oleh jerebu. Indeks jerebu di daerah Mae Sai mencecah 215 melebihi tahap selamat pada jam 7 pagi kemarin. Daerah Muang, jerebu tebal menyelubungi seluruh kawasan dengan indeks mencecah 168 lebih tinggi berbanding tahap selamat iaitu sekitar 120. Jerebu tebal berpunca daripada kebakaran hutan dan tanah petani termasuk pembakaran sampah di sepanjang sempadan berhampiran Mae Sai. Komander Tentera Laut Thailand iaitu Chan Lat Thai yang mengetuai kawalan di Sungai Mekong di Chiang Rai menghantar beberapa lori tangki untuk menyembur air bagi mengurangkan jerebu di daerah Chiang Saen. Jerebu tebal menyebabkan kadar penglihatan di sungai itu terjejas teruk. Katanya dia akan bekerjasama dengan Myanmar bagi menasihati penduduk di kawasan sempadan supaya tidak menggunakan kaedah pembakaran untuk membersihkan tanah pertanian. Dan berita terakhir untuk berita politik dan hal ehwal semasa pula datangnya daripada Indonesia, tepatnya di Jakarta. Seorang telah mencuri jentera bomba. Polis percaya individu yang melarikan sebuah jentera pemadam api dari sebuah balai bomba adalah tidak sioman dan juga mabuk. Jentera berkenaan dilarikan dari sebuah balai bomba di Sudin, Jakarta Timur pada malam semalam sebelum ditemui di Jalan MH Tamrin di Jakarta Tengah. Kehadiran jentera itu di tengah jalan memeranjatkan orang ramai yang menyertai hari tanpa kenderaan di Jalan MH Tamrin pada pagi semalam. Gambar jentera berkenaan yang mengganggu laluan orang ramai turut menjadi viral di laman sosial di Indonesia. Polis kemudian mengesahkan bahawa jentera itu sebenarnya dicuri. Jurucakap polis iaitu Nas Riyadi berkata kes curian itu pelik kerana mustahil jentera pemadam api menjadi sasaran pencuri. Kami masih menyiasat dan memburu suspek yang mencuri jentera ini. Kami percaya pencuri ini mungkin gila atau mabuk kerana mencuri jentera berkenaan. Itu saja berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN.
Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Duran Nusantara, Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Hari ini bertarikh 21 Mac bersamaan dengan hari Isnin, dan saya teruskan segmen kali ini dengan berita ekonomi dan bisnes, di mana berita yang pertama bertajuk Syarikat Malaysia digesa memanfaatkan peningkatan perdagangan sempadan dengan negara Thailand. Syarikat Malaysia digesa mengambil peluang daripada perdagangan sempadan antara Malaysia dan Thailand yang semakin berkembang menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Negara atau singkatannya MATRID. Pesuruhjaya Perdagangan MATRID di Thailand iaitu Nikman Rafi berkata syarikat Malaysia perlu memanfaatkan aktiviti perdagangan sempadan yang aktif untuk mendebusi pasaran Thailand yang lebih besar. Kira-kira 60% daripada perdagangan kita iaitu antara Malaysia dan Thailand daripada aktiviti perdagangan sempadan. Oleh itu, syarikat Malaysia perlu mengambil peluang daripada aktiviti tersebut dengan mewujudkan usaha sama atau kerjasama dengan rakan kongsi Thailand. Beliau berkata Thailand yang mempunyai 69 juta penduduk dan 77 wilayah merupakan pasaran yang besar untuk syarikat Malaysia dan negara rakan kongsi tempatan. Ia akan menambahkan kemasukan mereka ke pasaran Thailand. Pada tahun lepas, jumlah perdagangan antara Malaysia dan Thailand mencecah sekitar 86 bilion, meningkatkan sebanyak 8% berbanding tahun sebelumnya. Katanya antara produk yang diniagakan adalah getah, kayu, komputer, alat ganti kereta, penjana motor, produk agro, makanan yang diproses serta barang elektronik dan elektrik. Nikman Rafi berkata MATRID akan menganjurkan Expo Perdagangan Sempadan di Kota Baru dari 17 hingga 19 Ogos ini dalam usaha untuk merancakkan lagi aktiviti perdagangan sempadan. Lebih daripada 100 buah syarikat Malaysia akan menyertai acara ini pada tahun ini. Pada acara tersebut, pada tahun lepas, yang diadakan di Songkhla, Selatan Thailand, mencatatkan sekitar 20 juta American dollar nilai perjanjian usaha-sama antara syarikat kedua-dua negara dan 2 juta American dollar jualan langsung bagi syarikat Malaysia. Tambahnya lagi iaitu Nikman Rafi. Nikman Rafi berkata syarikat Thailand telah meluaskan operasi mereka di pasaran CLMV, Kemboja, Laos, Myanmar, Vietnam serta di Malaysia, dan ia perlu mendapatkan pelbagai produk dan bahan mentah. Ini merupakan peluang kepada syarikat Malaysia untuk menjadi pembekal kepada syarikat Thailand, katanya. Katanya kerajaan Thailand turut merancang untuk membelanjakan kira-kira 300 bilion dalam infrastruktur, terutamanya dalam pengangkutan kereta api, dan ia merupakan peluang kepada industri besi dan keluli Malaysia. Mengenai trend perdagangan dua hala antara Malaysia dan Thailand pada tahun ini, katanya ia adalah positif sepanjang tahun ini berikutan ekonomi Thailand dijangka menyaksikan sedikit pemulihan. Katanya Bank of Thailand ataupun singkatannya BOT menjangka keluaran dalam negara kasar pada tahun ini berkembang pada 3%, manakala bank-bank tempatan menganjurkan ekonomi mencatatkan pertumbuhan sebanyak 3.5%. Berita ekonomi seterusnya mengenai Malaysia. Indonesia bantah Perancis batal kenaikan cukai import minyak sawit. Parlimen Perancis membatalkan kenaikan cukai import minyak sawit selepas bantahan dibuat oleh Indonesia dan Malaysia. Pada hari Khamis yang lalu, Dewan Negara mengundi untuk mengenakan cukai tambahan sebanyak 30 euro ataupun sekitar RM137 bagi setiap tan bagi tahun 2017 di atas levy 104 euro ataupun sekitar RM475. Levy sedia ada iaitu 1/10 daripada cukai tambahan yang diluluskan oleh Senat. Sebelum ini, cadangan cukai sebanyak 300 euro setiap tan minyak sawit telah diluluskan selepas menerima tekanan daripada pejuang alam sekitar. Mereka mendakwa kemusnahan sebahagian besar hutan hujan adalah disebabkan penanaman kelapa sawit secara besar-besaran. Cukai tersebut digelar sebagai cukai Nutella di Perancis kerana banyak minyak sawit digunakan dalam produk berkenaan. Pelaksanaan cukai ini adalah di bawah rang undang-undang
biodiversity, sementara Dewan Negara Perancis bersidang. Ahli Parlimen Parti Sosialisasi telah mencadangkan cukai baharu iaitu €90 bagi setiap tan minyak sawit dan telah diluluskan setelah mendapat undi tinggi. Indonesia mengecam cadangan cukai senat dengan menyifatkan sebagai angkuh dan keterlaluan dan ia satu langkah yang boleh mengecam hubungan dua hala. Ahli Parlimen Perancis iaitu Jean-Louis Brichot dari Parti Sosialisasi berkata bahawa bukan satu keperluan untuk tiba-tiba menjelaskan kestabilan bekalan kepada syarikat di Perancis atau hasil pengeluar minyak tersebut yang kebanyakannya di negara-negara ekonomi membangun. Ini adalah kali ketiga sejak tahun 2012 isu cukai telah dibawakan ke dalam Parlimen. Itu saja berita ekonomi dan bisnes yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Seperti biasa sebelum saya tutup hari ini, ada kata-kata motivasi yang ingin saya kongsikan bersama pendengar sekalian yang berbunyi, di dalam banyak bercakap pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang boleh menahan bibirnya untuk bercakap hal-hal yang penting sahaja, maka beliau adalah orang yang berakal dan juga berbudi. Jadi jagalah pertuturan setiap hari kita kerana apa yang kita cakap kadang-kadang akan berlaku sedikit pelanggaran atau kita melakukan sedikit kesalahan dalam percakapan kita, dan dari percakapan yang salah tadi mungkin boleh menyinggung atau membuat rasa tidak enak sahabat-sahabat kita atau orang yang mendengarkannya. Maka dengan itu berhati-hatilah dalam bercakap. Biar kurang bercakap tapi bercakap dengan hal-hal yang bermanfaat, dan jangan banyak bercakap tetapi banyak bercakap dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Sekian saja daripada saya, Radhi Tarman Muhammad, untuk Berita Nusantara bertarikh 21 Mac. Kita jumpa lagi besok hari dalam jam dan waktu yang sama. Jumpa lagi. Salam cinta damai. Salam Nusantara. Assalamualaikum.